Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang kursus perkamusan, peristilahan dan penterjemahan bahasa Melayu. Pensyarah ialah Dr. Fatimah binti Ibrahim. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nurul Nadira binti Muhammad Nazri. Saya Siti Nazri binti Muhadi. Saya Nahadi Saleha binti Muhammad Yatim. Tajuk perbincangan kami pada hari ini ialah skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Baiklah, ini adalah isi kandungan yang akan kami bincangkan pada hari ini, iaitu yang pertama ialah pengenalan, yang kedua ialah pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu, yang ketiga ialah langkah-langkah skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu, yang keempat ialah proses pembentukan istilah baharu, yang kelima ialah syarat-syarat pembentukan istilah bahasa Melayu, yang keenam ialah penulisan kata istilah, yang ketujuh ialah pembentukan istilah baru, yang ke-8 ialah proses pembentukan istilah, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Baiklah, kita lihat dulu pengenalan. Sebelum tu, apa itu istilah? Istilah ni telah lama wujud, iaitu sejak manusia mula mengenal tamadun lagi, kerana istilah ni digunakan untuk manusia berkomunikasi dalam kehidupan seharian menurut Asma Haji Omar 1992. Baiklah, istilah itu, apa itu istilah? Istilah ini ialah kata, gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesi. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya menurut Kamus Dewan edisi keempat 2015. Seterusnya ialah kita lihat kepada skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Peristilahan ini merupakan usaha untuk membentuk perkataan bagi mengungkapkan konsep, idea, proses dan nama bagi sesuatu yang belum wujud dalam bahasa Melayu. Apakah tujuan proses pembentukan istilah ni? Tujuan dia ialah untuk membolehkan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu. Istilah ni boleh dibentuk daripada beberapa sumber seperti bahasa Melayu, bahasa seremput dan juga bahasa-bahasa asing. Hal ini kerana bidang-bidang ilmu yang sedia ada umumnya kita tahu akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan dunia seperti yang berlaku selama ini. Jadi, pengungkapan fikiran dalam bidang-bidang itu boleh kita ambil manfaat dalam bahasa Melayu daripada istilah antarabangsa yang masuk ke dalam alam Melayu melalui bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain. Seterusnya kita lihat kepada pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu. Pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu ini boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah penggunaan popular dan yang kedua ialah perancangan bahasa. Kita lihat dulu penggunaan popular. Seperti yang kita tahu, kemasukan perkataan baru ke dalam kosakata bahasa Melayu ini seringkali berlaku dan sangat pesat. Hal ini terjadi terutamanya berdasarkan keperluan segera, misalnya dalam penulisan berita, akhbar dan media sosial. Perkataan-perkataan tersebut lazimnya diperkenalkan oleh individu tertentu, khususnya penulis yang terlibat dalam penulisan berita atau media sosial untuk memenuhi keperluan pada hari ini. Sebahagian besar perkataan baru yang dibawa masuk ni adalah istilah asing dan diubah sesuai bentuk bahasanya bagi memperkatakan bidang-bidang tertentu. Namun ada juga istilah yang dibentuk menggunakan kaedah perekaciptaan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Kesemua kosakata ini bertujuan untuk memastikan bahawa maklumat yang dapat disampaikan kepada pengguna dengan jelas dan tidak mengelirukan pengguna. Dari sudut pandangan setengah ahli bahasa, proses ini dapat memperkayakan bahasa Melayu, contohnya dalam bidang sains dan teknologi, dan banyak lagi perkataan dalam bahasa lain di dunia seperti bahasa Inggeris, Perancis, Rusia dan Jerman dapat diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Baiklah, penciptaan perkataan baru ini selalunya dihasilkan oleh penulis-penulis seperti yang saya cakapkan tadi. Dan penulisan ini disiarkan ataupun
tulisan-tulisan kreatif seperti sajak, cerpen dan novel. Perkataan baru ni awalnya diperkenalkan secara ciptaan sendiri melalui pelbagai cara seperti terjemahan atau secara ambilan keseluruhan. Bentuk-bentuk perkataan ini akan menjadi popular dan umum untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Contoh yang saya nyatakan yang pertama ialah okai. Okai ni maksudnya tidak mempunyai wang. Macam kita tahu sekarang ni generasi muda banyak menggunakan perkataan-perkataan ini seperti okai ini. Yang kedua ialah viral. Viral iaitu tular. Dan yang akhir sekali ialah vaksin. Okay, vaksin ni bermaksud sediaan bakteria, virus dan sebagainya yang sudah mati untuk disuntik bagi menghasilkan daya tahan terhadap penyakit. Macam kita tahu viral dengan vaksin ni vaksin ni wujud waktu COVID-19 itu. Kita banyak menggunakan perkataan vaksin. Seterusnya saya serahkan kepada Hazmi. Seterusnya kita akan lihat perancangan bahasa, di mana perancangan bahasa ni ada 5 aspek ataupun dikenali sebagai 5 P. Yang pertama adalah penggubalan, kedua pengesahan, ketiga penyelarasan, keempat pemanuskriptan dan yang terakhir sekali adalah penyebaran. Pertama sekali kita lihat dahulu apa itu perancangan bahasa. Baiklah, perancangan bahasa ini dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang dikenali sebagai DBP serta institusi pengajian tinggi. DBP ini merupakan sebuah organisasi badan berkanun yang bertanggungjawab untuk menjadi urusnya pembentukan istilah bahasa Melayu. Perkataan yang dicipta melalui perancangan yang rasmi ini berbentuk istilah yang merujuk bidang-bidang ilmu dan juga kejayaan yang tertentu. Jadi menurut Asrul et al. 2014, terdapat 5 prosedur yang harus dilalui sebelum istilah diterbitkan dan juga digunakan. Yang pertama kita akan lihat adalah penggubalan. Penggubalan ini merupakan satu proses mengumpul, menggubal dan juga mencipta istilah dalam bidang-bidang ataupun sub-bidang ilmu yang lain. Jadi berdasarkan daripada sub-bidang tersebut, kelompok-kelompok istilah perkataan dapat dibahagikan kepada kelompok sains asas, kelompok sains gunaan, kelompok sains kemasyarakatan serta kelompok sains kemanusiaan. Jadi penggubalan ini turut menggubal budaya tempatan dan terdapat 2 cara, iaitu secara manual dan juga secara dalam talian. P yang kedua yang kita akan lihat adalah pengesahan. Pengesahan penggubalan secara manual yang kita akan dilihat terlebih dahulu, di mana seorang pegawai DBP ini akan dipilih untuk menyediakan kertas kerja. Projek pengumpulan dan penerbitan akan diteruskan selepas kertas kerja diluluskan oleh pihak DBP. Pegawai peristilahan akan mengklarifikasikan bidang dan juga sub-bidang. Pegawai DBP akan menyemak calon istilah tersebut sama ada calon istilah tersebut merupakan calon istilah ataupun kata umum. Dan seterusnya akan melantik pakar bidang untuk menganggotai jawatan kuasa kerja istilah ataupun akronimnya adalah JKI. Sambungan, pakar bahasa ini terdiri daripada pihak yang pernah mempelajari bidang berkenaan dan juga merupakan pegawai peristilahan di DBP. Jadi JKI, jawatan kuasa peristilahan ini akan membuat semakan terhadap calon istilah. Setelah mereka mengenal pasti, JKI akan mengesahkan calon istilah tersebut sebagai istilah. Mereka juga akan menyediakan padanan serta huraian istilah, kemudiannya disemak oleh pakar bahasa. Dan proses ini berterusan sehingga istilah tersebut mendapat kelulusan jawatan kuasa istilah bahasa Melayu atau akronimnya JKTBN. Seterusnya kita akan lihat pengesahan, iaitu pengumpulan secara dalam talian pula, di mana pegawai DBP akan mengenal pasti kata untuk diangkat sebagai istilah ataupun calon istilah. Pengesahan istilah dilakukan melalui laman web PRPN. Setiap istilah yang telah dikenal pasti tersebut akan dihantar kepada pakar bidang untuk pengesahan istilah khusus ataupun kata umum. Seterusnya pakar bidang akan memberikan padanan dan huraian terhadap istilah. Seterusnya pengubalan dilakukan melalui pautan termen ataupun dan alchemy API. Baiklah, yang ketiga kita akan lihat adalah penyelarasan secara dalam talian. Dalam aspek penyelarasan secara dalam talian ini, pakar akan memberi pandangan melalui pautan termen dan alchemy API. Jika penyelarasan dilakukan dalam pautan tersebut, maka mesyuarat penyelarasan tidak perlu diadakan. Ini
tidak sedikit sebanyak dapat menjimatkan masa ahli-ahli pakar. Setelah selesai proses penyelarasan istilah oleh ahli jawatankuasa kecil istilah iaitu JTI, maka istilah tersebut akan dihantar kepada pegawai pencetakan untuk dimanuskripkan. P yang keempat adalah pemanuskripan. Pemanuskripan ini bertujuan untuk mencetak istilah baharu untuk disebarkan kepada masyarakat serta pengamal bidang. Ianya bermula dengan penyediaan manuskrip yang bersih yang telah disemak bersama-sama dengan ahli jawatankuasa istilah serta pakar bahasa. Dalam pemanuskripan ini, pendahuluan dan juga prakata turut disediakan. Isi kandungan akan dihantar ke bahagian pencetakan setelah disemak, dan akhir sekali setelah semua bahan awalan disemak serta diluluskan oleh pegawai penerbitan, senarai istilah akan dibukukan dan dicetak. Dan P yang terakhir sekali adalah penyebaran. Penyebaran ini merupakan proses menyebarkan istilah untuk kegunaan di dalam serta di luar DPP. Penyebaran istilah ini dilakukan dalam pelbagai bentuk seperti penghasilan daftar istilah, glosari istilah serta kamus istilah. Proses penyebaran ini tertumpu kepada media atau persebaran iaitu media dan talian minta izin secara online. Istilah baharu yang telah disahkan tarafnya dimuat naik ke laman web Pusat Rujukan Perseratan Melayu. Akronimnya adalah PRPM. Seterusnya kita beralih kepada langkah-langkah skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Langkah-langkah skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu adalah salah satu usaha mengubah istilah bagi mengisi peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu DPP 1992 menggariskan 7 langkah dalam proses pembentukan istilah seperti yang berikut. Yang pertama ialah penggunaan perkataan bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Di sini bermaksud penggunaan bahasa Melayu yang selalu digunakan dalam sesuatu bidang. Contohnya yang saya bagi ialah tapak. Macam kita tahu tapak ni dia boleh membawa maksud pada pelbagai bidang. Contohnya kalau tapak perumahan dalam bidang pembinaan, tapak kasut yang biasa kita dengar tapak kasut, tapak kaki. Seterusnya ialah defisit. Defisit ni bermaksud belanjawan atau kurangan belanjawan yang berlaku apabila sesuatu entiti membelanjakan lebih duit berbanding dengan pendapatan yang diperolehnya, yang ni ada dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga ialah hasil keluaran turut juga dalam bidang ekonomi. Seterusnya yang kedua ialah penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan. Maksudnya tak biasa digunakan dan dia hanya dikhususkan kepada bidang-bidang tertentu sahaja. Contohnya ialah jisim. Jisim ni macam kita tahu selalu digunakan dan didengarkan dalam bidang fizik sahaja. Jisim ni membawa maksud helium yang memenuhi ruang, iaitu konsep fundamental dalam fizik. Yang kedua ialah mendak. Mendak ni adalah membawa maksud turun ke bawah dan bertimbun di dasar mendak ataupun segala benda yang mendak. Mendak ni pun kita jarang juga guna dan dia hanya fokus kepada benda-benda bidang tertentu je. Dan akhir sekali ialah hablon. Hablon ni adalah merupakan pepejal yang mana atom membentuk susulan berkala. Macam kita tahu hablon ni kita selalu dengar dalam bidang kimia. Baiklah, yang ketiga ialah penggunaan perkataan bahasa serumpun ataupun dialek Melayu yang lazim ataupun yang biasa kita gunakan. Contoh yang saya beri ialah perabot dalam dialek Jawa yang bermaksud objek yang boleh dialihkan dengan tujuan untuk menyokong pelbagai kegiatan manusia termasuklah duduk. Contohnya contoh perabot kerusi, kita tahu bangku dan sofa. Yang kedua ialah dialek Kelantan iaitu fiti. Fiti ni membawa maksud kepada duit ataupun ruang. Dan yang ketiga ialah saing. Saing ni adalah dialek Johor iaitu yang membawa maksud sekali ataupun bersama-sama. Contohnya jom makan saing, maksudnya jom makan sekali ataupun jom makan sama-sama. Dan yang keempat ialah penggunaan perkataan bahasa serumpun ataupun bahasa dialek Melayu yang sudah tidak lazim digunakan. Maksudnya dialek yang jaranglah kita dengar pada masa ini. Contoh yang saya berikan ialah riang. Riang ni ialah dialek Johor yang bermaksud air terjun yang rendah ataupun jeram.
Yang kedua ialah nyeri. Nyeri ni ialah dialek Sunda yang bermaksud sakit seperti ditusuk-tusuk jarum pada bahagian tubuh. Dan yang ketiga ialah dialek Kelantan iaitu dening yang membawa maksud sepasang. Seterusnya kita lihat perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. Contohnya elektron, fizik, elektron dalam bahasa Inggeris, elektron dalam bahasa Melayu itu elektron, begitu juga dengan fizik dalam bahasa Inggeris fizik, dalam bahasa Melayu pun fizik. Dan yang terakhir contoh yang tadi saya beri ialah bas yang dalam bahasa Melayu pun bas. Maksud kita lihat dekat sini dari segi sebutannya adalah sama antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, tetapi yang membezakannya adalah ejaan. Maksudnya perkataan daripada bahasa Inggeris yang diserap masuk ke dalam bahasa Melayu ni dilihat dan ditukar daripada segi ejaannya. Dan yang seterusnya ialah penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Contohnya bona fide, fair, accomplished, dan well and sharp. Yang terakhir ialah pemilihan yang terbaik antara 1 hingga 6 langkah-langkah yang saya terangkan sebentar tadi. Jika terdapat beberapa kemungkinan dalam pembentukan istilah yang menggunakan ketujuh cara ini, terdapat 4 syarat yang perlu dipatuhi. Syarat yang pertama ialah ungkapan yang paling singkat. Yang kedua ialah ungkapan yang maknanya tidak menyimpang. Maksudnya maknanya tepat kepada perkataan yang kita nak guna. Dan ungkapan yang tidak berkonotasi buruk. Dan yang terakhir ialah ungkapan yang sedap didengar. Syarat-syaratnya akan diterang lebih lanjut oleh Hanis. Baiklah, seterusnya syarat-syarat pembentukan istilah bahasa Melayu. Okey, jadi dalam membentuk sesuatu istilah ni terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi dalam memilih kata atau frasa daripada perbendaharaan yang sedia ada dalam bahasa Melayu. Okey, jadi ini merupakan syarat-syaratnya. Yang pertama, kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah mestilah tepat untuk mengungkap konsep yang dimaksudkan dan stabil dari segi maknanya dalam bidang ilmu. Maksudnya istilah yang dipilih itu mestilah bertepatan dengan sesuatu bidang. Contohnya dalam bidang perubatan ada istilah anatomi, psikiatri dan sebagainya. Baiklah, syarat yang kedua, kata atau frasa hendaklah paling ringkas antara pilihan yang ada dan mempunyai rujukan yang sama. Contohnya istilah rumah sakit kita guna dahulu. Sekarang istilah tu dipinjam dan disingkatkan menjadi hospital. Syarat yang ketiga, kata atau frasa mempunyai konotasi yang baik, iaitu tidak berbau ucap atau boleh membawa implikasi buruk dari segi agama, norma suku kaum dan hubungan antarabangsa. Maksudnya perkataan atau istilah itu mestilah sesuatu perkataan yang baik, yang tidak ada makna yang berkonotasi buruk atau makna yang tidak elok. Contohnya bangang, barua dan sebagainya. Syarat yang terakhir, dari aspek bunyi pula, kata atau frasa mestilah memiliki bunyi yang sedap didengar, iaitu mempunyai ciri keindahan bunyi atau eufoni. Contohnya dahulu ada perkataan ketuang udara, tapi perkataan ini kurang enak didengar. Jadi istilah baru diterbitkan iaitu radio. Radio lebih sedap didengar. Seterusnya, sekiranya perkataan Melayu umum ni tidak terdapat istilah yang tepat, maka boleh diambil perkataan daripada dialek bahasa Melayu klasik atau bahasa Serumpun. Begitu juga sekiranya tiada perkataan daripada bahasa Melayu, dialek Melayu dan bahasa Serumpun, maka barulah diambil dari perkataan daripada bahasa asing. Jadi ini syarat untuk mengambil perkataan bahasa asing itu sebagai satu istilah. Ada 2 syarat dia, iaitu meminjam konsep asing dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Contohnya perkataan online. Online bila diterjemahkan bermaksud dalam talian. Kemudian posting maksudnya hantaran. Kedua-dua ni adalah istilah yang dipinjam daripada bahasa Inggeris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Syarat yang kedua, menyerap seluruh kata tersebut dalam bahasa Melayu. Maksudnya dia boleh dari segi pronoun
sepenuhnya. Okey, kemudian ejaan yang diubah sedikit, contohnya macam bas. Kalau dalam bahasa Inggeris ejaannya BAS. Kalau dalam bahasa Melayu dalam bahasa Inggeris ejaannya BUS. Dalam bahasa Melayu ejaannya BAS. Seterusnya serahkan kepada Nadira. Okay, seterusnya beralih kepada penulisan kata istilah. Okay, penulisan kata istilah ni hendaklah daripada ejaan bumi dalam bahasa sumber, tetapi sebutannya disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa Melayu. Maksud kat sini, ejaan bumi tu contohnya kalau kita tak boleh ambil daripada tulisan Jawa, kita kena ambil dalam ejaan bumi, barulah kita boleh terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Terdapat istilah Inggeris yang sudah lama diserap, iaitu sebelum 1970. Kata itu sudah dimasukkan ke dalam kamus dewan dan semua ejaan istilah ini dikekalkan. Contohnya pencen. Pencen ejaan dia kalau dalam bahasa Melayu pencen, kalau dalam bahasa Inggeris pension, PENSION. Sebab penulisan ejaan kata-kata pinjaman Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain berdasarkan pedoman ejaan umum ejaan bumi bahasa Melayu 2001 adalah seperti yang berikut. Yang pertama ialah penyesuaian ejaan bagi kata-kata pinjaman Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang ditulis dengan huruf Roman dibuat menurut peraturan penyesuaian huruf. Contohnya, macam kita lihat bahasa Inggeris huruf A, bahasa Melayu huruf A, dan contoh penggunaan dia abstrak. Dan bahasa Melayu pun kita guna abstrak. Cuma ejaan huruf konsonan dia je yang bertukar. Yang kedua, kalau bahasa Inggeris CH dan bahasa Melayu kita guna S. Contohnya machine. Machine, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris kita guna MACHINE. Kalau bahasa Melayu kita tukar kepada mesin. CH tu kita tukar huruf konsonan dia jadi daripada CH kepada S yang kat tengah-tengah ejaan perkataan. Yang ketiga ialah EA. EA kita dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia jadi I. Contohnya beaker, dalam bahasa Melayu jadi beaker. Dan yang keempat ialah TH dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kita guna huruf T je, seperti teori dan bahasa Melayu teori. Kalau kita tengok kalau bahasa Inggeris dia guna TH, kalau bahasa Melayu dia guna T je. Dan contoh yang terakhir ialah WH untuk bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kita buang H tu jadi tinggal W je. Contohnya whisky, dan bahasa Melayu dia jadi whisky. WH dekat perkataan bahasa Inggeris depan tu kita buang H dia tinggal W je untuk bahasa Melayu. Yang kedua ialah bagi penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggeris dan bahasa Eropah lain yang ditulis dengan huruf Roman dan dia mementingkan bentuk ejaan dan bentuk visualnya. Ia dilakukan apabila diperlukan sahaja. Okay, contoh yang saya bagi ialah dalam bahasa Inggeris cartoon, bahasa Melayu cartoon. Kalau kita tengok dari segi bunyi perkataan tersebut adalah sama antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, cuma dari segi ejaan dia je berubah. Yang kedua ialah kamera. Bahasa Melayu kita sebut juga kamera, cuma ejaan dia je berlainan. Yang keempat ialah dengki. Bahasa Melayu pun kita sebut dengki, tapi berlainan dari segi ejaan. Dan yang terakhir ialah television. Dalam bahasa Melayu juga disebut television, tapi berbeza dari segi ejaan. Yang seterusnya ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal. Okay. Seperti yang contoh yang diberikan, bahasa Inggeris ialah pistol, bahasa Melayu kita dipanggil pistol juga. Atom, bahasa Melayu pun atom. Raket, bahasa Melayu pun raket. Dan bonus, bahasa Melayu pun bonus. Kalau kita lihat daripada contoh-contoh yang disenaraikan ni, kita dapat lihat penggunaan huruf vokal dia adalah sama antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Cuma ada beberapa huruf konsonan je yang berubah. Contohnya macam raket. Raket dalam bahasa Inggeris dia ada huruf C kat tengah-tengah, tapi dalam bahasa Melayu kita gugurkan huruf C. Okay, seterusnya ialah ejaan gugus
konsonant yang terdapat dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain diterima dan dikekalkan bentuknya ke dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian. Contohnya bahasa Inggeris CL. Jadi untuk perkataan klinik, bahasa Melayu kita gantikan dengan KL, jadi klinik. Kita tukar huruf C tu, kita sesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu, C ganti dengan K, jadi klinik. Sebutannya masih sama. Yang kedua ialah SN untuk snooker. Bahasa Melayu pun kita guna snooker. Dan yang terakhir ialah struktur, dan untuk bahasa Melayu kita juga guna struktur juga. Sebagai kekecualian, beberapa kata tertentu telah diterima menurut ejaan lama yang menggunakan huruf I perfect. Contohnya bahasa Inggeris lah club, bahasa Melayu akan jadi kelab. Dia tak jadi club. Dia ada penambahan huruf vokal I perfect dekat tengah antara King and L. Begitu juga dengan glass. Kalau bahasa Melayu dia akan jadi gelas. Ada huruf I kat tengah tu, bukannya glass. Dan yang terakhir ialah plan. Kalau bahasa Melayu kita tambah I kat tengah tu jadi pelan, bukan plan. Seterusnya, yang kelima, penulisan huruf gugus konsonan di akhir kata atau akhir suku kata bagi kata yang diterima bentuk gugus konsonannya. Kita tengok dalam bahasa Inggeris, suku kata yang akhir itu LF. Kalau dalam bahasa Inggeris, golf, belakang dia huruf LF. Itu juga dengan bahasa Melayu, sama juga ejaannya. Belakang akhir suku kata juga LF. Okey, contoh seterusnya, konsert, sama juga menggunakan kedua-dua bahasa ni menggunakan suku kata yang sama, iaitu arti. Kemudian contoh yang ketiga, bank, akhir suku katanya NK. Okay, bagi kedua-dua bahasa Melayu dan Inggeris. Okay, yang keenam, huruf gugus konsonan di akhir kata dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan dengan penambahan huruf vokal dalam bahasa Melayu. Okay, contoh dalam bahasa Inggeris, akhir kata bagi fact adalah city. Okay, dalam bahasa Melayu dia ditambah dan diubah suai sedikit dengan penambahan huruf vokal. Iaitu yang mana huruf akhir kata bagi fakta dapat lihat KTE. Begitu juga contoh seterusnya, paradiga. Okay. Akhir katanya GM dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu ditambah huruf vokal A, jadi GMA. Sebutannya paradigma. Okay, contoh yang ketiga, nasionalism. Okay, nasionalism. Okay. Bahasa Inggeris, akhir kata bahasa Inggeris nasionalism ni ada ISM. Okay, kalau dalam bahasa Melayu disesuaikan dan ditambah huruf vokal, ditambah huruf vokal I, iaitu ISME. Nasionalisme. Seterusnya, kata daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dikekalkan ejaannya. Contohnya dalam perkataan dalam bahasa Inggeris, custom. Dalam bahasa Melayu juga custom, bukannya custom. Okay. Seterusnya perkataan moden. Okay, dalam bahasa Melayu dieja moden, bukannya ditambah huruf R, modern. Okay, yang seterusnya, contoh seterusnya pension. Okay, dalam bahasa Melayu dieja pencin, bukan pension. Seterusnya, semua huruf G yang diucapkan dalam kata atau istilah bahasa Inggeris tetap diterima sebagai huruf G juga dalam bahasa Melayu. Okay, contoh perkataan teknologi dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu pun teknologi, bukannya teknologi, ada huruf G. Okay, contoh seterusnya, tragedi. Dalam bahasa Melayu pun tragedi, bukan tragedi. Okay, contoh seterusnya, agenda. Okay, dalam bahasa Melayu pun agenda, bukannya agenda, huruf J. Seterusnya, saya serahkan kepada Hasni. Seterusnya kita akan lihat pembentukan istilah baharu. Jadi pembentukan istilah baru ini pada penghujung akhir tahun 1960-an dan pada awal tahun 1970-an
telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Berdasarkan pedoman yang baharu, ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar cara dan pedoman, iaitu kita akan lihat 5. Yang pertama, pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Kedua, istilah baharu hendaklah yang praktis, sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Ketiga, pembentukan istilah baharu dalam semua bidang ilmu atau yang popular hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Keempat, istilah baharu hendaklah memperlihatkan kegayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu Indonesia. Dan yang terakhir sekali adalah istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah yang asal ataupun istilah antarabangsa. Seterusnya, proses pembentukan istilah. Proses pembentukan istilah ada 2, proses pinjam terjemah dan proses pinjaman. Dalam proses pinjam terjemah ada 5 cara, iaitu terjemah secara langsung. Contohnya perkataan dos diterjemahkan menjadi bermaksud sukatan. Contoh lain, soluble, maksudnya larut. Cara kedua, penggabungan 2 kata umum, digabungkan 2 perkataan. Contohnya misai, misai dalam bahasa Inggeris, maksudnya peluru berpandu. Yang kedua, honeymoon. Honeymoon ni bermaksud bulan madu. Cara ketiga, penciptaan kata baharu. Seperti yang dapat dilihat, contoh arrears. Arrears ni maksudnya tunggakan. Dan contoh kedua, update. Update maksudnya kemas kini. Cara keempat, perluasan makna sesuatu perkataan. Maksudnya satu perkataan itu diluaskan ataupun ditambah perkataan. Contohnya biji. Biji lawan bijiri. Kemudian gelap lawannya gegap. Cara yang terakhir, mencipta kata baharu dengan penggandaan separa. Contohnya perkataan liquid. Liquid, kemudian perkataan maksudnya cecair. Kemudian contoh kedua, capillary, maksudnya rambut. Kemudian proses yang kedua iaitu proses pinjaman. Ada 2 juga, pinjaman dengan penyesuaian ejaan. Maksudnya kat sini kita tengok kalau dalam bahasa Inggeris structure, dalam bahasa Melayu pun struktur, cuma disesuaikan ejaannya. Contoh kedua, geografi, disesuaikan ejaan geografi. Kita tengok akhir kata dia, dalam bahasa Melayu FI, kalau dalam bahasa Inggeris PHI. Contoh ketiga, kinetik. Kalau dalam bahasa Melayu kinetik. Kalau dalam bahasa Melayu ni akhir kata dia IK, kalau dalam bahasa Inggeris IC. Seterusnya, pinjaman tanpa perubahan ejaan. Maksudnya dalam bahasa Inggeris tu ejaan dia macam tu, begitu. Kemudian dalam bahasa Melayu pun ejaan dia begitu. Contohnya perkataan radio, magnet dan bonus. Kesimpulan, melalui skema tata cara pembentukan istilah ni, istilah-istilah yang dihasilkan boleh digunakan dan diterima oleh masyarakat setaraf dengan istilah yang lain. Ini merupakan rujukan kami. Terdapat 3 rujukan, iaitu dari Asma Haji Omar, Asrul Azwan Mandihan dan Kamus Dewan Tinggi Sukan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.